Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a la yaqta'us salah syai'un. Bab datang ini menyatakan hadis tidak membatalkan sembahyang oleh suatu yang menempuhi akan orang yang sembahyang. Bila kita bahas masalah sutra, orang sembahyang di sunat ada sutra di hadapan dia, dinding, tongkat ke kayu yang sekurang-kurang tinggi dia 2/3 hasta, dan kedudukan tumit dia dengan sutra jangan lebih daripada 3 hasta. Itu syaratnya. Kemudian hukum dia kalau orang melintas macam mana? Adakah batal sembahyang? Tidak memberi cedera pada musalli. Bahkan kalau ada sutra orang yang layak, yang langgar tu maknanya mengalami kesalahan besar. Lebih baik dia duduk 40 tahun berdiri menanti orang sembahyang, itu makna begitu. Ketahuilah kiranya saudaraku, tiada batal sembahyang dengan ditempuhi oleh binatang atau sebagainya di hadapan orang yang sembahyang, iaitu dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya Ibn Abbas radhiyallahu an qala kuntu radifal fadli ala atani fajina wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabih bi Mina qal panazalna anha pawasalna as-saf ya farrat baina aydihim falam taqta ya salatahum. Hasan sahih. Dalam ni ceritakan apa? Ma tujuman ila falam taqta salatahum. Dan tidak ia membatalkan akan sembahyang. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah aku sembahyang menunggang di sebelah belakang saudaraku. Ingatku yang bernama Al-Fadl Ibnu Abbas, dia tunggang atas keldai betina pada masa kami mengerjakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat dia orang dapat bersama dengan baginda, itu karamat besar. Maka datanglah kami kepada Rasulullah SAW dengan tunggangan keldai betina. Padahal Nabi SAW tengah sembahyang dengan sahabatnya di tempat yang bernama Mina. Apabila sampai kami kepada baginda Rasulullah SAW pada masa ia sembahyang, qal panazalna anha, katanya apa? Maka turunlah kami dari keldai, keldai betina, dan kami lepaskan dia biar ia pergi makan, dan supaya jauh ia dari kami, lepaskan dia pergi. Maka kemudian daripada selesai lepaskan keldai itu, menyambung kami akan sembahyang beserta Rasulullah SAW, akan sembahyang berjamaah. Maka menempuhi keldai tadi betina. Keldai itu lepas dia lalu di hadapan segala orang yang sembahyang. Ada syair kita ni, ada kata jejas, maka tiada membatal ia akan sembahyang orang-orang itu. Yang dia lalu tak batal sembahyang, dan tiada siapa-siapa pun yang maknanya menegurnya, sama ada Nabi SAW atau segala sahabatnya. Nabi tak tegur, sahabat lagi tak ingin tegur. Makna benda tu menunjukkan dalil tidak menjadi satu pembatalan sembahyang dengan melintasnya apa saja depan orang ke atau binatang ke. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Al-Fadl Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.
Dan kata Abu Isa lagi bermula, hadis ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya pada Kitabus Salah dan kitab bab semayang. Bernama masalah 94, tempat yang mana daripada ditempuhi oleh orang adakah pasti ditaruh dinding juga. Ya, saudaraku, telah berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan segala ulama mana ada ikhtilaf apabila ada tempat itu aman daripada ditempuhi orang di hadapannya. Iaitulah dua kaul pada mazhab Malik. Dia kita semai masjid kan, tak ada orang macam kat luar tu, mungkin ada yang lalu tengah padang. Dan juga bermula mazhab kita Syafi'i bahawasanya disyaratkan dia semata-mata, mana memasang sutra tadi, kena umum, ya, hadis secara umum memberitahu itu, kerana bahawasanya memelihara pemandangannya itu satu, dan menegahkan syaitan menempuhi dan melintasi bagi membinasakan semayang. Pada sutra itu, situ di antara selamatnya. Dan masalah ke-95, menunggang binatang berdua bertiga adakah harus? Ya, binatang seekor kita naik 2 orang, naik 3 orang lagi. Tengok apa hukum dia, jangan menyakiti, haram lagi. Jawab dengan hadis yang dalam masalah 93 itu menunjukkan harus menunggang binatang seekor itu berdua orang. Yang ni atas sekuasa binatang lah, tengok dia saja, jangan tengok dia mengangkang jalan. Tu nak jalan nampak sangat disiksa, tu tak boleh. Dan sungguhnya telah datang hadis yang menunjukkan harus menunggang bertiga orang pun ada juga. Ya, khimar, kuda, ya, kadang dia kuat. Bukan tengok dia tu Datuk Leman jalan tu simpan siu. Tu kalau menyebabkan dia mudarat tu haram. Dan satu lagi masalah, batalkah sembahyang orang yang ditempuhi satu hadapan. Kita sembahyang, orang melintas hadapan kita, batal tak? Ni. Dan telah berkata Abu Isa Tirmizi bermula amal atas ini hadis dalam masalah 93 di sisi kebanyakan ahli ilmi, mana ahli ijtihad di kalangan ulama daripada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada tabi'in sama je, berkata mereka itu tiada batal, ya, melintas hadapan kita apa pun tak membatalkan akan sembahyang oleh suatu yang menempuhi, mana yang melintasi di hadapan orang yang sembahyang. Dan dengan dialah berkata Sufyan dan Asy-Syafi'i. Sufyan bin Uyainah, itu guru Imam Syafi'i, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu di antara hukum sutra dan hukum al-mar, orang yang melintas, ya, dengan syarat. Kalau dia ada syarat dia tadi lintas, itu ditegak oleh syarak. Kalau tidak, dia lalu. Itu bagi orang yang melalu. Adapun musalli, orang sembahyang sendiri, tak ada apa hal bagi dia, sembahyang dia tetap sah. Cuma kalau tak pasang sutra, hukum dia makruh. Dan babu maja'a annahu la yaqta'u salat illa al-qab wal himar wal mar'ah. Allah a'lam. Sallallahu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Allahumma firna ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah.